Pada 7 September 1981, London Stock Exchange (LSE) telah dikejutkan dengan satu serangan dalam pengambil alihan syarikat peladangan British iaitu Guthrie oleh kerajaan Malaysia. Serangan ini hanya dilakukan dalam masa sekitar 4 jam sahaja yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir. Peristiwa besar ini dikenali sebagai Dawnbreak atau serangan subuh. Jadi, video kali ini kami ingin berkongsi kronologi dan individu yang bertanggungjawab dalam menjayakan serangan ini. Teruskan menonton. Guthrie merupakan syarikat peladangan British yang tertua dan terbesar di Malaysia pada waktu tersebut. Disebabkan polisi Tunku Abdul Rahman yang menggalakkan pelaburan asing, menyebabkan syarikat Guthrie ini terus berpengaruh selepas merdeka. Sebenarnya, terdapat juga agensi tempatan yang memegang saham di dalam Guthrie, iaitu Permodalan Nasional Berhad (PNB) sekitar 25%. Walaupun mempunyai pegangan equity, namun banyak cadangan daripada Malaysia telah ditolak oleh British seperti penanaman semula pokok getah bagi membantu petani dan penoreh getah Melayu. Permulaan situasi. Selepas Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981, dasar yang dilaksanakan beliau kelihatan anti-British. Ini kerana Dr. Mahathir satu-satunya Perdana Menteri dari sebelumnya bukan daripada golongan berada, iaitu daripada golongan rakyat biasa, tidak seperti Perdana Menteri sebelum ini. Dr. Mahathir juga terkenal sebagai Perdana Menteri pertama yang tidak merokok dan tidak bermain golf, di mana ia dianggap sukan mewah. By British Last dan dasar pandang ke timur adalah antara perkara yang menunjukkan persepsi beliau terhadap British. Keegoan British. Sebelum peristiwa serangan dilakukan, kerajaan British telah menghentikan subsidi pendidikan kepada pelajar Malaysia di United Kingdom. Bukan itu sahaja, mereka juga telah menaikkan yuran pengajian kepada pelajar asing dan pelajar daripada Malaysia adalah antara yang terkesan daripada ini. Seramai sekitar 17,000 pelajar daripada Malaysia dibebani yuran yang sangat tinggi. Malah ada sesetengah kes yuran meningkat kepada 3 kali ganda, dan berita ini pasti tidak mengembirakan Dr. Mahathir. Selain itu, terdapat satu lagi isu antara pihak British dengan kerajaan Malaysia, iaitu penolakan cadangan untuk menambah hak pendaratan kepada Malaysia Airlines (MAS) di lapangan terbang Heathrow. Dan dalam tempoh tidak lama selepas itu, telah berlaku pencerobohan ruang udara Malaysia di Subang oleh kapal supersonik British Concorde. Permulaan rancangan. Sebenarnya, terdapat beberapa individu yang tidak berpuas hati dengan layanan British di dalam isu Guthrie ini. 3 orang perancang utama dalam misi ini adalah Tun Dr. Mahathir, Tun Ismail Ali dan Tan Sri Khalid Ibrahim. Tun Ismail Ali adalah abang ipar kepada Dr. Mahathir yang pada masa tersebut merupakan Gubernur Bank Negara. Beliau juga seperti Dr. Mahathir yang kelihatan tidak memihak kepada British atau anti-British. Tun Ismail adalah individu yang telah mengarahkan wang negara yang dimasukkan ke dalam bank British seperti HSBC dipindahkan masuk ke bank tempatan. Bank asing juga, terutamanya dari British, disekat untuk membuka cawangan baru. Pada tahun 1981, disebabkan Guthrie telah menjual asetnya tanpa pengetahuan PNB, di mana ia memegang saham sekitar 25%, Dr. Mahathir dan Tun Ismail telah membuat rancangan untuk mengambil alih Guthrie daripada British. Kemudian, pemain nombor 3 untuk misi ini dimasukkan, iaitu Tan Sri Khalid Ibrahim. Tan Sri Khalid Ibrahim adalah seorang pengurus pelaburan di sebuah agensi kerajaan Malaysia, telah diberikan tugas untuk mengkaji dan membuat strategi bagi memastikan misi ini dapat dilakukan. Sebenarnya, beliau sebelum ini pernah bekerja di dalam sebuah syarikat penasihat kewangan kepada Guthrie di London. Selepas kajian dilakukan, sebanyak RM1 bilion diperlukan dalam misi ini dan ia perlu dilakukan dengan pantas. Kerajaan Malaysia telah bersetuju dengan menyediakan peruntukan tersebut daripada 3 sumber berbeza, iaitu Petronas, Pernas dan Amanah Saham. Manakala di England, terdapat 2 kumpulan yang bersama-sama menjayakan misi ini, iaitu Rothschild bertanggungjawab meyakinkan syarikat MNG Investment untuk menjual saham mereka yang mempunyai sekitar 17% saham Guthrie, dan yang kedua, syarikat broker Rowe and Pitman yang memastikan penjualan dan pembelian saham kecil berjalan lancar. Serangan dimulakan. Setelah semua rancangan telah disusun, akhirnya Malaysia telah memulakan serangan ini. Pada seawal pagi 7 September 1981, kesemua broker di bawah kendalian Rowe and Pitman dikerah untuk membeli saham-saham minoriti yang ada.
Akhirnya, sebanyak 1.6 juta atau 5% saham Guthrie berjaya dirampas oleh PNB. Pada masa ini, ekuiti PNB telah meningkat kepada sekitar 30% yang sebelum ini telah memegang 25%. Selepas itu, 12% saham lagi telah berjaya diambil alih oleh PNB daripada syarikat-syarikat yang terletak di Asia Tenggara. Dan ini menjadikan ekuiti PNB meningkat kepada 42%. Namun, plan yang dirancang tidak berjalan seperti yang diharapkan selepas syarikat OCBC Group yang terletak di Singapura menolak untuk menjual pegangan mereka sebanyak 3 ke 4% kepada PNB. Namun begitu, Tan Sri Khalid dengan kebijaksanaannya merangka rancangan baru iaitu menghubungi Kuwait Investment untuk menjual 5% saham mereka kepada PNB. Dan akhirnya, rancangan Tan Sri Khalid ini membawa kejayaan di mana PNB dengan rasminya berjaya memiliki 7,995 juta saham atau sekitar 50.4%, menjadikan PNB pemegang saham terbesar dalam Guthrie. Serangan korporat ini telah berlaku dalam tempoh 3 ke 4 jam sahaja. Pengerusi Guthrie, Mark Jen, hanya menyedari berita pemilikan semula ini melalui berita di radio. Pengambil alihan ini telah memberi tamparan hebat kepada British kerana ia berjaya dilakukan oleh bekas tanah jajahannya. Perdana Menteri Britain telah memberikan respon selepas beberapa hari dengan mengetatkan undang-undang supaya kejadian seperti ini tidak berulang. Kebanyakan broker di London telah memuji Malaysia sebagai licik. Selepas beberapa bulan, saham-saham Guthrie beransur menjadi milik kerajaan dan pada penghujung 1981, kesemua saham Guthrie adalah milik negara. Guthrie telah digabungkan dengan Sime Darby pada tahun 2007. Nama Guthrie itu sendiri sudah tiada lagi. Tetapi strategi bersejarah yang dirancang oleh 3 individu ini kekal segar dalam ingatan. Kerana ia bukan sahaja untuk meraih keuntungan, tetapi ia adalah usaha mengembalikan hak negara yang dirampas. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.